Seterusnya kita akan membincangkan berkaitan dengan dilema moral sebagai kaedah pentafsiran. Okey. Hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menerangkan apa itu dilema moral. Selain itu, kita hendak menjelaskan bagaimana dilema moral itu digunakan sebagai alat pentafsiran. Seterusnya memerihalkan pembinaan dilema moral. Okey, untuk pengetahuan pelajar, dilema moral ini menjadi salah satu aspek penting yang boleh kita gunakan dalam PDP, pendidikan moral, kerana rujukan penting adalah daripada Lawrence Kohlberg itu sendiri, iaitu pelopor kepada proses pertimbangan moral, ataupun di mana Lawrence Kohlberg ini merupakan pelopor kepada teori perkembangan moral, di mana mempunyai 3 tahap dan setiap tahap itu mempunyai 2 peringkat, bermakna kita ada 6 peringkat di sini. Jadi dilema yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg ini menjadi salah satu aspek penting yang boleh kita laksanakan di dalam kelas dalam mengenal pasti domain-domain moral penting terhadap murid, seperti domain efektif, konektif dan juga domain behavior pelajar itu. Okey, apakah dilema moral? Dilema moral adalah suatu keadaan apabila seseorang individu atau sekumpulan masyarakat menghadapi satu situasi berkonflik ataupun kita sebut sebagai isu moral, dilema moral, di mana terdapat beberapa pilihan dalam membuat sesuatu keputusan moral. Selalunya satu dilema moral mengandungi satu isu dan beberapa watak tertentu di mana seseorang itu terpaksa membuat sesuatu keputusan. Dilema moral boleh dibagikan kepada dua yang utama, iaitu dilema jenis hypothetical, iaitu situasi berkonflik yang dicipta direka, dan dilema jenis real life, situasi moral yang benar-benar berlaku dalam kehidupan seseorang. Jadi dua-dua dilema ini adalah dua kaedah yang berbeza, di mana jenis hypothetical ini iaitu situasi berkonflik yang dicipta reka namun masih berkaitan dengan situasi setempat ataupun sekitar masyarakat tersebut. Dilema jenis real life ini situasi moral yang benar-benar berlaku dalam kehidupan seseorang, kita nyatakan dan seseorang itu harus membuat pertimbangan ataupun keputusan. Okey, dalam dilema sebenar real life merupakan konflik hidup yang benar-benar dihadapi oleh responden. Jadi selalunya kita lihat kajian-kajian lepas yang dilaksanakan oleh sarjana, apabila dilema sebenar real life ini, kita tanyakan kepada murid-murid itu apakah yang berlaku dalam hidup mereka dan kita bina balik situasi isu tersebut supaya mereka membuat keputusan daripada dilema tersebut. Seperti kajian-kajian yang telah dijalankan oleh Gilligan pada tahun 1982, didapati penggunaan dilema real life adalah lebih realistik dalam memahami perspektif moral para responden. Okay, perspektif moral inilah kita dapat melihat adakah tindakan mereka itu bermoral ataupun tidak bermoral. Okay, keputusan yang dibuat oleh seseorang dalam keputusan dirinya dan bukan keputusan pihak ketiga. Jadi setiap dilema yang berlaku itu mereka yang membuat keputusan, mereka yang membuat judgement, adakah tindakan yang mereka buat itu bermoral ataupun tidak. Okey, juga dilema moral dalam lingkungan pengalaman pelajar dan boleh digunakan sebagai pengukur tepat terhadap pertimbangan yang mereka lakukan. Gilligan 1982 juga menyarankan bahawa isu moral dalam kehidupan sebenar agak kabur dan kompleks dengan berlainan andaian dan anggapan. Jadi apabila seseorang menghadapi dilema moral dalam kehidupan seharian, dia menginterpretasi masalah-masalah tersebut mengikut orientasi moral yang ada dalam sanubari masing-masing. Setiap individu yang berbeza daripada seseorang ke seseorang dalam cara mereka menginterpretasi masalah-masalah moral. Ini bermaksud setiap seseorang itu mengalami isu yang kompleks berlainan. Malahan daripada latar belakang murid yang berbeza, mereka mempunyai orientasi moral yang berbeza. Sebab itu kajian yang dilakukan oleh Kohlberg, di mana kajian yang dilaksanakan kepada pelajar-pelajar lelaki yang latar belakangnya orientasi ataupun kita katakan latar belakang keluarga yang berpengaruh ataupun pada zaman dahulu kita katakan golongan atasan.
Jadi penilaian yang dilaksanakan, dilema yang dilaksanakan kepada murid-murid tersebut itu dipertikaikan kerana perbezaan budaya, latar belakang itu mempunyai orientasi murid yang berbeza dalam kalangan murid-murid. Oleh itu, guru perlu mengubah ataupun mengubah dilema moral yang seakan-akan sama dengan keadaan dalam dunia sebenar murid masing-masing. Okay, pelajar perlu merasai apa yang dibincangkan itu, mengungkitkan rasa hatinya, mengaktifkan pemikirannya dan berfikir secara kritis sebelum membuat sesuatu keputusan yang bermoral. Oleh itu, seseorang guru itu apabila membentuk dilema moral, pastikan situasi, isu, dilema yang dibina itu berkaitan dengan sekitar hidup mereka. Sebab itu apabila kita berpandukan teori barat, isu-isu dilema yang diberikan itu adalah situasi berkaitan dengan masyarakat mereka. Jadi seorang guru moral haruslah mencipta, mengubal satu dilema yang lebih rapat ataupun situasi yang lebih mudah yang selalu dilalui oleh murid-murid di sekitar mereka. Okey, kita lihat kepada teori Colbert dan dilema moral seperti yang saya katakan sebentar tadi. Colbert telah menggunakan dilema moral untuk menilai tahap kemoralan individu dan mencadangkan 3 tahap perkembangan moral yang terdiri daripada 6 peringkat. Colbert menganggap tahap-tahap moral tersebut sebagai tidak berubah dan sejagat, yang bermakna manusia di mana-mana tempat mesti melalui urutan yang ditetapkan. Dalam arti kata lain, seseorang tidak boleh melangkau sesuatu tahap. Setiap tahap berasaskan tahap sebelumnya dan diaplikasi kepada semua orang merentas berbagai situasi. Itu apa yang dikatakan oleh Colby dan juga Colbert pada tahun 19. Okey, ini adalah beberapa contoh dilema. Kamu juga boleh lihat dilema-dilema lain di dalam modul kamu. Kita dapat hampir 5 ataupun 6 dilema yang disediakan dan kita nyatakan soalan kemukakan soalan yang berbentuk umum dan juga soalan yang berbentuk nilai-nilai. Bagaimana kita nak mencukil perasaan, kita nak mencukir aspek kognitif, afektif dan juga behavior murid-murid tersebut supaya mereka tahu adakah tindakan itu bermoral, adakah pemikiran mereka itu bermoral ataupun adakah aspek efektif mereka itu boleh mereka buat pertimbangan yang bermoral. Ini antara jenis-jenis dilema moral yang boleh kita kemukakan ataupun cadangan-cadangan ataupun aspek-aspek dilema yang boleh kita laksanakan sebagai tafsiran di kelas. Okay, yang pertama adalah dilema dalam keluarga. Okey, ini beberapa definisi yang boleh kita klasifikasikan. Terdapat berbagai isu yang mungkin timbul dalam keluarga yang merupakan dilema yang boleh diselesaikan. Contohnya pertelingkahan antara adik-beradik yang enggan membantu ibu bapa mengemas rumah, menyapu rumah, membersihkan halaman rumah dan sebagainya. Keluarga yang menghadapi perceraian, abang atau kakak yang terlibat dalam kegiatan tidak sihat seperti merokok, mencuri, balik lambat, gangsterisme dan sebagainya yang berkaitan dengan keluarga boleh kita kemukakan. Okay, selalunya kita nyatakan dilema-dilema yang berlaku dalam keluarga ini, kita ambil fakta-fakta daripada kerajaan akhbar, majalah-majalah yang berwasik ataupun kita sebut sebagai yang berilmiah, supaya apabila murid-murid melihat dilema di dalam kerajaan akhbar ataupun guru-guru melihat contoh-contoh kerajaan akhbar itu, wujudkan satu dilema supaya dia lebih realistik. Yang kedua adalah dilema sosial. Dilema sosial ini seringkalilah kita kaitkan, kita wujudkan dalam dilema moral. Kerana apa? Lebih sesuai dan lebih mudah difahami oleh murid-murid. Berbeza dengan dilema dalam keluarga, mungkin kalau kita wujudkan isu perceraian, namun begitu ada murid-murid yang masih kita kata beruntung, keluarga yang lebih sempurna, jadi mereka tidak merasai mungkin dilema yang berkaitan dengan perceraian. Berbeza dengan dilema sosial, perkara ini lebih dekat dengan diri murid-murid kerana mereka sering dijamahkan, didengari, didedahkan dengan isu-isu dilema sosial. Okay. Sebagai contohnya, apabila murid bercampur gaul, mereka akan mengadaptasi menghadapi dilema moral seperti rakan sebaya meminjam wang dan tidak mahu membayar balik, rakan sebaya yang membuli murid lain, rakan sebaya yang enggan berkawan dengan seseorang murid dan sebagainya. Namun begitu, isu dilema sosial yang seringkali berlaku dalam diri murid-murid adalah berkaitan dengan sifat menipu antara rakan dan rakan, mencuri,
barang-barang rakan, itu juga disebut sebagai dilema sosial dalam diri murid-murid. Contoh dilema yang ketiga yang boleh kita laksanakan sebagai pentaksiran pendidikan moral berkaitan dengan dilema adalah dilema di sekolah. Ini merupakan dilema yang berkaitan dengan isu-isu di sekolah seperti murid yang meniru semasa ujian ataupun peperiksaan, murid yang tidak mahu bekerjasama semasa membuat projek berkumpulan tetapi mahu mendapat markah yang sama, murid yang enggan membuat kerja rumah dan lebih minat bermain video, murid yang dihina oleh murid lain dan sebagainya. Ini adalah isu yang sering kali berlaku dalam kalangan diri murid-murid. Kita boleh bina dilema-dilema tersebut, isu-isu situasi tersebut supaya mereka boleh menjawab, memberi keputusan. Sebagai contohnya kita lihat nombor 4, tingkah laku kendiri. Murid memahami tingkah laku mereka sendiri dan tingkah laku murid lain apabila mereka berinteraksi. Contohnya, adakah anda akan memberitahu guru murid yang menconteng dinding di tandas sekolah? Jadi, mereka mempunyai tingkah laku mereka sendiri dan apabila mereka melihat tingkah laku rakan-rakan lain, apakah keputusan dan tindakan yang mereka akan lakukan? Itu yang kita sebutkan sebagai dilema. Oleh itu, apabila guru-guru mencipta situasi dilema, pastikan dilema itu boleh dijawab. Jadi, apabila kita mencipta sesuatu dilema, contohnya dilema hands, banyak dilema-dilema moral yang boleh kita adaptasi, kita ambil. Tapi apabila kita nak mencipta dilema real life, pastikan penyataan soalan itu mampu dijawab dan pelajar mampu memberi keputusan yang kita boleh wujudkan di manakah pertimbangan yang mereka lakukan dalam keputusan tersebut. Okey, ini antara contoh-contoh dilema moral untuk pentaksiran. Ini adalah dilema Cherry. Okey, inilah contohnya Cherry, seorang pelajar berusia 16 tahun. Dia mempunyai seorang kakak saudara iaitu Mary yang tinggal bersama keluarganya. Jadi, apabila dilema ini dinyatakan, ataupun dalam bahasa mudahnya, situasi yang mempunyai dilema ini, okey, murid-murid akan dinyatakan soalan-soalan yang sesuai. Antara soalan contoh-contoh soalan tafsiran berkaitan dengan dilema Cherry seperti tadi. Ini soalan pemahaman. Yang kedua ini kita letakkan sebagai taksiran soalan berpandukan nilai, pilihan tingkah laku dan orientasi yang boleh kita klasifikasikan. Okey, ini antara orientasi moral dalam dilema moral. Okey, antara 3 orientasi yang boleh kita wujudkan berdasarkan apa-apa dilema, kita boleh klasifikasikan sebagai orientasi-orientasi. Orientasi ini adalah pilihan-pilihan yang boleh dilakukan oleh murid-murid. Sebagai contohnya, orientasi pertimbangan kendiri, orientasi sayang ataupun kasih sayang, orientasi keadilan dan juga orientasi gabungan. Bagaimana orientasi ini kita boleh kenal pasti? Kita lihat respon pelajar di sebelah kanan itu. Bagaimana gabungan itu berlaku, bermakna dalam penyataan yang dijawab oleh pelajar ataupun murid-murid, dia mempunyai 2 kata kunci yang sama. 2 kata kunci yang berbeza antara orientasi. Mungkin orientasi pertimbangan kendiri dengan kasih sayang dalam satu penyataan. Jadi kita katakan sebagai orientasi gabungan. Okey, seterusnya kita buat penjelasan berkaitan dengan penggunaan projek untuk pentaksiran pendidikan moral. Untuk pelajar nak mengetahui dengan lebih mendalam, boleh rujuk modul yang telah disediakan. Okey. Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menerangkan ciri-ciri kerja projek, menjustifikasi penggunaan projek sebagai alat pentaksiran dan dapat menjelaskan prosedur menggunakan projek sebagai teknik pentaksiran. Itu projek. Projek boleh dijalankan secara individu ataupun berkumpulan dan mungkin juga aktiviti di rumah atau di luar sekolah. Projek berasaskan pendekatan konstruktivis di mana pelajar terlibat dengan membina idea baru berdasarkan pengetahuan sedia ada. Jadi apabila mereka mengetahui pengetahuan yang diberikan guru dan mereka membina idea baru untuk mencipta sesuatu projek secara individu ataupun berkumpulan. Okey, antara ciri-ciri berikut
berikut tentang projek adalah berpusatkan pelajar, masalah yang disiasat bermakna kepada pelajar, fenomena yang dikait boleh dipraktikkan secara langsung dalam persekitaran mereka, membawa kepada kesedaran tentang budaya setempat, peluang untuk belajar berinteraksi dengan pelajar lain, peluang membuat refleksi dan pentafsiran ke diri, dan produk yang dihasilkan yang boleh dikongsi bersama. Okey, kita lihat dua jenis projek. Projek berasaskan kajian dan projek berasaskan produk. Okey, projek berasaskan kajian, pelajar dikehendaki menyelesaikan masalah dengan menjalankan sesuatu kajian. Pelajar mengemukakan soalan yang hendak dijawab atau masalah yang hendak diselesaikan. Kemudian pelajar mengumpulkan data melalui soal selidik, temu bual dan pemerhatian. Contohnya, pelajar ingin menemu bual penghuni rumah orang tua untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi. Berdasarkan penyiasatan ini, satu laporan dihasilkan. Okey, berbeza dengan projek berasaskan produk, pelajar menghasilkan sesuatu produk lah. Okey, dan seperti persembahan, objek, pameran dan sebagainya. Pelajar juga boleh sebagai contohlah menjalankan kerja amal seperti membersihkan pantai, melawat rumah kanak-kanak yatim dan sebagainya. Itu berasaskan produk. Okey. Tujuan mentaksir projek pendidikan murid ialah untuk menilai sama ada murid mengetahui, memahami dan menghayati nilai-nilai untuk berakhlak mulia. Selain itu, pentaksiran ini juga menggunakan pemikiran yang matang berasaskan nilai moral, berkomunikasi berasaskan nilai moral, dapat membuat keputusan dengan berasaskan nilai moral, dapat menyelesaikan masalah berasaskan nilai moral, dapat menghayati keharmonian antara manusia dan alam sekitar, dan dapat mengamalkan nilai-nilai murni dengan penuh iltizam. Sebab itu, pentafsiran projek pendidikan moral ini begitu penting sebab dapat mewujudkan murid yang mempunyai nilai-nilai moral yang sepatutnya. Okey, apakah yang ditaksir menggunakan projek? Kita mentaksir aspek aplikasi pengetahuan murid, aspek komunikasi murid, kerana dua aspek ini begitu penting kerana murid-murid pada masa kini dapat mengaplikasikan pengetahuan dan komunikasi apabila mereka berada di dunia sebenar setelah mereka habis pengajian di peringkat sekolah. Selain itu, ada juga aspek kolaborasi dan juga aspek pembelajaran kendiri yang begitu penting untuk mereka. Untuk pelajar-pelajar mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan dengan projek pendidikan moral sebagai aspek pentafsiran, boleh melihat modul yang telah disediakan. Okey, sekian. Terima kasih.